Apa rasanya gah di rumah agam? Apa rasanya lena tidur malam? Apa rasanya hidup di Abu Kadam? Apa rasa jamu darah daging resepi haram? Rangkap ni pula kan, aku rasa dia memang specifically nak tuju kepada pemimpin-pemimpin yang korup, dan sebenarnya macam nak pancing rasa sebersalah dekat diri dia orang tu lah, kalau dia orang dengar. Sebab tu dia cakap, apa rasanya tidur kat rumah mansion yang besar-besar ni semua, sedangkan aku ni tidur kat rumah kecil-kecil macam ni, lepas tu kena bayar sewa mahal-mahal. Tu kalau sewa, kalau beli pun dengan hutang banyak. Tu apa rasanya kau duduk kat rumah agam dengan cara mudah, tapi aku kena hidup macam ni semua kan. Lepas tu dia kata, apa rasanya lena tidur malam. Nak cakap yang golongan rakyat ni ada ramai yang tidur tak lena semua, sama-sama ada gaduh dengan ada masalah family ke, sebab banyak nak kena kerja sampai 3-4 kerja, sampai tak boleh nak tidur sebab nak cari duit tu kan, nak tampung perbelanjaan harian kan. Lepas tu pula dia kata, apa rasanya hidup di Ampu Khadam. Khadam kat sini nak cakap bukanlah nak kata diorang ni dipuji-puji oleh orang-orang bawah dia ataupun kroni-kroni dia. Khadam kat sini dia maksud hamba ataupun dia punya orang suruhan lah. Semaknanya individu yang kalau disuruh ke cakap apa-apa ke, dia akan terima 100%. So benda ni, line ni aku tak rasa dia tuju dekat kroni-kroni orang-orang politician tai ni lah kan. Dia sebenarnya tuju dekat penyokong-penyokong tega yang menyokong certain pemimpin yang korup ni lah. Sebab dia kata, apa rasanya hidup di Ampu Khadam. Maknanya dia ni dipuji dan dijulang-julang oleh penyokong tega ni tanpa perlu bayar apa-apa tau. Maksudnya khadam ni, macam kroni kau perlu nak suap-suap duit untuk kau nak puji dia ni kan. Tapi penyokong tega ni kau tak perlu bagi apa-apa, kau dah dipuji-puji je ni. So apa rasanya hidup macam tu. Lepas tu yang ini memang line favourite aku dalam keseluruhan lagu ni. Apa rasa jamu darah daging resepi haram. Maknanya apa perasaan kau Engkau jamu anak beranak kau dengan menggunakan duit-duit haram yang kau dah dapat dengan corruption yang kau dah buat ni. Ini kalau politician dengar memang panas buntut kan. Apa rasa fantasi jadi dewa, Anunnaki kebal istimewa, kakistokrasi duta neraka, bakal derhaka puncak malam petaka. Macam tadi rangkap tadi nak cakapkan kesenangan-kesenangan yang politician korup ni buat. Yang ini pula dia nak cakap macam mana korang ni boleh letakkan diri korang tu sekebal itu, yang bebas daripada segala peraturan yang ada kat negara ni. Maknanya kau boleh buat apa-apa yang korang nak kan, tanpa ada repercussion terhadap tindakan korang. Dan Anunnaki kat sini dia adalah dewa-dewa dekat zaman Mesopotamia dulu lah. Aku tekan kat sini dia dewa-dewa. Anunnaki ni dia adalah sekumpulan Tuhan, dia satu geng lah dekat zaman Mesopotamia dulu. So merujuk kepada ramai lah orang-orang yang berpendirian macam ni. Dan Malik label orang-orang ni sebagai orang yang tak layak untuk memimpin, which is kakistokrasi tu, wakil daripada neraka. Maknanya dia orang ni buat kejahatan dan menarik orang untuk buat kejahatan sekali dengan dia orang. Baka derhaka ni dia merujuk kepada pengkhianat negara dan juga punca kepada kehancuran yang telah berlaku kat Malaysia selama ni lah kan. Not necessarily kehancuran yang tu lah, mungkin dari segi ekonomi, daripada segi keadaan negara kita sekarang, hutang ke apa ke macam tu kan. So Malik label orang-orang yang meletakkan diri ni macam kebal ni tadi adalah orang-orang yang macam ni. Ketawakan yang mati bersendakan yang parah, yang lumpuh di penjara, diseksa, diserang. Bahagian ni dia nak merujuk kepada orang yang mempermainkan kesusahan orang lah, kesusahan rakyat, which is benda ni ada a few times lah dah ada jadi. Macam politician kita yang memperolok-olokkan kesusahan rakyat ni kan. Lepas tu dan dia nak cakap yang orang yang melawan orang-orang ni tadi, orang yang melawan politician korup ni tadi akan diseksa supaya diorang ni berhenti melawan diorang, supaya dia dah tak ada saingan lagi lah macam tu. Yang maling alim dan zalim pak pandai mendominasi, cerebrum dipatela tular sensasi. Okay, bahagian ni dia agak lawak sikit lah, bahagian yang cerebrum di patella ni kan. Okay, cerebrum ni maknanya otak, bahagian yang ada lengkoi-lengkoi tu kan. Okay, itu cerebrum. Patella ni pula adalah kepala lutut. Maknanya korang letak otak kat kepala lutut.
Okay, maknanya nak cakap macam ni tau. Pemimpin yang maling ni mencuri ataupun mencuri lah. Okay, yang maling ni yang mana pemimpin yang mencuri, yang berpura-pura suci, pura-pura alim, zalim dan bodoh ni. Pak Pandai ni kita sinonimkan kepada bodoh lah. Dan bodoh ni dia mendominasi. Mendominasi ni maknanya bukan semata kau berkuasa tau. Dia sekali dengan mempengaruhi. To have power and to influence others. Maknanya dia mempengaruhi orang untuk meletakkan otak di kepala lutut. So bahagian ni nak cakap yang bila orang-orang yang zalim, alim, bodoh dan juga pencuri ni tadi mendominasi, dia akan menyebabkan kebodohan tu menjadi barah dalam society kita ni. Apa rasa roh tanpa empati, korap minda dan hati, tanggungjawab dinaf. Yang ni pula dia merujuk pada pemimpin kita yang tak ada belas kasihan, yang dah rosak dia punya jiwa dia punya pemikiran dia dah rosak, hati dah rosak. Dan bila kita bagi amanah kat dia, amanah tu dia tak endahkan. Salahkan propaganda, bersalahkan konspirasi, bersalahkan segalanya kecuali pekong sendiri. Bahagian ni kan sebenarnya kan, dia mengingatkan aku dekat ada satu lagu M. Nasir tu, tajuk dia Bukalah Hatimu. And bahagian tu dia bawa vibe yang sama lah dengan bahagian ni dekat lagu Sedih Hati ni. Salahkan orang tua, salahkan sejarah, salahkan semuanya, tapi dirimu. And interestingly, lagu M. Nasir tu adalah salah satunya lagu M. Nasir yang M. Nasir rap tau. Coincidence kan? Ataupun dah dirancang. Bahagian ni aku nak interpret dia sebagai macam ni lah. Politician yang taik ni lah, dia menyalahkan benda-benda lain, menyalahkan orang lain ke di atas kegagalan dia sendiri. Sedangkan dia tahu sebenarnya punca kegagalan tu adalah disebabkan corruption dia sendiri, ketidakpandaian dia mengurus takbir semua. Dia tahu, cuma dia menyalahkan orang lain. Maaf Tuan, hamba kebuntuan, kala Tuan di angkasa berjumbuan. Salam dari warga Kemurungan, moga ditulah Tuan seketurunan. Rangkap ni kan, dia macam directly nak cakap dekat pemimpin korap tu. Kalau pemimpin korap tu dengar lagu ni, basically nak cakap macam ni lah. Macam Datuk minta maaf kalau Datuk tak faham lagu ni, sebab Datuk kan dekat atas tengah senang lenang apa semua, tengah hidup senang lenang kat atas. Kita orang sekarang ni kan kat bawah ni tengah susah, sebab tu Datuk tak faham. Lepas tu yang last tu kan dia cakap moga ditulah Tuan seketurunan tu kan. Dia macam kau macam nak sumpah individu ni tau, tapi kau nak macam bersopan gitu. Macam Datuk, semoga Datuk boleh pergi mampus. Macam tu. Pendek kata, contoh lah. Aku tak cakap kat Datuk mana-mana, tapi baris tu dia membawa vibe yang macam tu. Lepas tu yang ni scary sikit lah, sebab dia cakap Ambil darah kamu racun, sudah ludahkan jamu di adun. Satu-satu gugur terkubur, pupus yang saling tinggal yang luhur. awal-awal aku ada interpretation yang lain sikit lah kan. Tapi lepas aku ada baca komen dekat video reaction aku hari tu kan, dan thanks to brother ni, actually interpretation dia aku rasa lagi kena lah. Aku rasa lagi kena lah dengan ni. Aku buat perasan tau yang verse-verse dia yang lain, dia sebut baris-baris tu dengan nada yang lain tau. Tapi yang baris ni nada dia lebih macam ada lembut sikit dan ada macam scary sikit lah. So maksud dia yang brother ni cakap, dia kata yang ini adalah bisikan syaitan ataupun okay, dia kan macam garuk lah, macam okay, bisikan syaitan ni maknanya senang cerita macam ni lah. Kalau ikutkan hati individu ni, ikutkan dia nak sihir je politician ni, biar kena santau semua tu lah. Kalau ikutkan hati supaya mampus seorang-seorang ni, politician yang korup ni lah, mampus seorang-seorang ni, biar yang zalim ni habis, tinggal yang baik-baik macam tu. Tapi dia tak buat lah. Sebab tu dia kata kalau ikutkan hati dia lah. Tapi kalau interpretation brother ni, dia cakap yang ni adalah bisikan daripada syaitan, yang mana dia ada terfikir macam tu, tapi dia tak buat. Rasis, fasis, narsis, fasik, bergayut kisah, kisah spastik, fantastik. Kuasa bergayut di tali halimunan, tunggu sigapnya dicabut nantikan hari bulan. Untuk nak terangkan rangkap ni, aku kena terangkan satu persatu lah perkataan ni untuk yang tak tahu. Rasis ni rasis lah, maknanya dia menganggap yang bangsa dia ni superior berbanding bangsa-bangsa lain. Contoh macam aku boleh bagi contoh macam KKK, Ku Klux Klan kan, white supremacist, macam tu lah, berdiong ekstremis lah pasal bangsa ni.
Itu rasis. Fasis ni dia adalah, senang cerita, fasis ni kita boleh samakan dengan diktator lah. Bahasa senang faham dia, diktator, orang yang memerintah dengan kuku besi. Narsisis ni pula adalah orang yang meletakkan diri dia despite any situation yang ada. Senang cerita, dia ni self-centered lah. Ataupun kalau kita boleh nak cakap, orang yang berpenyakit narsisis ni, dia akan contoh, kalau benda tu baik, benda baik tu jadi, dia akan cakap benda tu jadi sebab dia. Tapi kalau benda tu buruk ataupun dia dituduh sekian-sekian tu, dia akan meletakkan diri dia sebagai mangsa. Dia akan meletakkan diri dia sebagai orang yang macam dianiaya macam tu. Okey, narsisis ni. Fasik ni pula adalah orang yang melanggar perintah Allah lah. Aku ada baca dia ada dua jenis fasik. Satu fasik yang kafir, satu lagi fasik yang muslim lah. So kafir tu tolak cepi ya kan. Tapi fasik yang muslim ni adalah orang di Islam, tapi dia melanggar lah perintah-perintah Allah tu. Contoh macam pasal solat ke, puasa ke, benda-benda macam tu lah. Spastik ni pula dia adalah satu penyakit di mana dia adalah satu kekejangan otot lah, menyebabkan dia tak boleh nak menggerakkan tangan dia tu mengikut kehendak dia. Macam tu lah. Sebenarnya cerita macam dia dah tak boleh nak kontrol lah dia punya pergerakan tu kan. So secara keseluruhan dia, aku boleh cakap yang dia nak kata yang orang-orang yang jahat ni tadi, yang rasis, fasis, apa semua ni kan, dia dalam keadaan yang ketakutan sebab dia punya kuasa tu dalam keadaan yang tengah goyah lah, tengah bahaya. Dan dia hanya menanti waktu je untuk dia punya propaganda tu dibongkarkan oleh sama ada rakyat ke, atau dia dibongkarkan oleh pemimpin-pemimpin yang baik ni ke kan. Dan bila rakyat dah nampak apa pemimpin-pemimpin yang jahat ni tadi dah buat, so rakyat akan menentang diorang dan membuatkan diorang ni jatuh lah. Sebab tu dia kata sihirnya dicabut nanti ke hari bulan tu, maknanya sihir ni adalah propaganda diorang lah. Bila saat propaganda tu dah terbongkar, so sampai waktunya nanti dia orang akan jatuh lah. Simulakan draft fisabilillah, dapatkan saf hingga ke hari dieliminasi nadillahi kalif khilaf. Bahagian ni kan, apa yang aku faham lah adalah dia lebih kepada nak menyeru rakyat-rakyat kita semua ni untuk mulakan pergerakan, cari fakta yang betul, cari ilmu yang betul, lepas tu bersatu hati untuk kita nak hapuskan pemimpin-pemimpin yang banyak membuat kesilapan. Lepas tu bahagian last dia kata, kiri kanan tembok batu biasa-biasakan, namanya karma, namanya tulah nak kau rasakan. Okay, aku agak suka line ni sebab dia gunakan nama company dia sendiri, Karma Music tu, letakkan dekat lagu ni kan. Bahagian ni lah pendapat aku rasa nak cakap yang, nak bagi message lah dekat pemimpin yang korup ni kan. Korang kan nanti tak lama lagi korang akan masuk penjara. So better kau biasa-biasakan lah dengan tembok batu di kiri dan kanan kau, supaya kau terbiasa dekat masuk penjara, nanti kau tak kekok macam tu. Sebab tu lah dia cakap namanya karma, namanya tulah. Nah, kau rasa kan macam puas hati lepas apa yang kau dah buat tu, dan ni balasan yang kau dapat, padan muka. Macam tu. Okay, so sampai situ saja pembedahan untuk lagu ni. So apa pendapat korang, apa interpretation korang terhadap lagu ni, dan korang rasa lagu ni ditujukan kepada siapa? Dan maaf kalau aku punya interpretation ni tak kena dengan pandangan korang, dan kalau ada aku menyinggung mana-mana pihak ke bila aku sampaikan ni hanyalah pandangan aku saja. Kalau korang tak setuju, it's okay. And sampai itu saja. Assalamualaikum.